Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa hikmah. Satunya kita bincang pecahan mazhab Mu'tazilah yang terlalu banyak. Setelah kita bincang beberapa mazhab minggu yang lalu, kita sambung pecahan yang berikutnya ialah As-Sumamiyah. Mereka ialah pengikut seorang yang bernama Abu Ma'an Sumamah bin Al-Ashras An-Numairi, seorang yang sangat mengejar kemewahan dunia. Ulama, alim, tetapi mengejar kemewahan dunia, dan selalu berulang alik ke istana sehingga berjaya mendekati Harun al-Rashid, Khalifah Harun al-Rashid, iaitulah khalifah yang terkenal di kalangan Daulah Abbasiyah, dan menemani ke Mekah. Harun al-Rashid ini selalu pergi ke Mekah. Sumamah ni mengiringi Harun al-Rashid ke Mekah, tetapi Harun al-Rashid bertindak ke atasnya setelah terdedah penyelewengannya, setelah diketahui dia menganut fahaman yang salah, iaitulah fahaman Mu'tazilah menggunakan akal, falsafah. Tetapi dia berjaya mempengaruhi Al-Ma'mun, iaitulah pengganti Harun al-Rashid, seorang khalifah yang terkenal dengan pintar, bijak. Di zaman dia lah banyak terjemahan buku-buku bahasa asing dalam bahasa Arab, khususnya buku-buku sains, termasuk buku-buku falsafah. Buku falsafah inilah mempengaruhi pengajian akidah yang menimbulkan mazhab-mazhab yang banyak dalam masyarakat Islam. Dia berjaya mempengaruhi Al-Ma'mun yang bertukar menjadi penganut Mu'tazilah. Ini sangat bahaya. Khalifah sendiri terpengaruh dengan mazhab Mu'tazilah, mazhab yang banyak menggunakan akal. Perlu diketahui bahawa perkara agama banyak perkara yang tak dicapai oleh akal. Bila akal campur tangan dalam perkara yang tak dicapai, menyebabkan terseleweng daripada agama yang sebenar. Sehingga Sumamah dilantik menjadi seorang yang penting dalam kerajaannya, sehingga lebih tinggi daripada kedudukan jamaah menteri di protokol. Dia pandai. Bila Harun al-Ma'mun nak lantik jadi Perdana Menteri, dia tak mahu. Dia jual mahal. Ini bijak dia. Dia terkenal dengan seorang pendebat yang pintar. Di antara i'tiqadnya ialah penyelewengan dia. Yang pertama, bahawa orang-orang kafir musyrikin, penyembah berhala, penyembah bulan, bintang, matahari, Majusi, penyembah api yang ramai di Parsi, di Iran, Yahudi dan Nasrani, ahli kitab, di hari kiamat nanti menjadi tanah. Begitu juga binatang-binatang dan kanak-kanak orang-orang Islam. Tak kekal dan neraka lah. Habis jadi tanah. Dia tinggal ahli syurga saja. Sedangkan ayat-ayat Quran mengatakan khalidina fiha abada.
Di mana orang kafir kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini bercanggah dengan Quran. Ini guna akal. Yang kedua, ma'rifah. Itu lahir daripada berfikir. Ma'rifah ialah mengenal Allah Ta'ala. Mengenal Allah Ta'ala itu ma'rifatullah. Cukup dengan berfikir saja. Sedangkan manusia berhajat pada hidayah. Tak cukup dengan berfikir saja. Dalam dunia banyak ahli-ahli falsafah yang dianggap sebagai ahli falsafah, ahli-ahli fikir. Yang fikir tentang ketuhanan. Sampai ke puncaknya jadi bodoh. Sembah batu, sembah kayu, sembah binatang. Teori-teori falsafah. Memuja makhluk-makhluk yang lebih hina daripada manusia. Padahal Allah Ta'ala memuliakan manusia. Tapi bila menggunakan fikir saja, falsafah tanpa hidayah daripada Allah. Di sinilah kita disuruh berdoa tiap-tiap rakaat sembahyang, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang betul, jalan yang benar untuk dapat hidayah. Sama ada dia seorang rasul ataupun dia seorang ulama, seorang wali, seorang apa saja, kalau dia sembahyang mesti baca ihdinas siratal mustaqim. Tiap-tiap rakaat, tiap-tiap sembahyang, termasuk sembahyang jenazah yang tidak ada rakaat, tak ada rakaat dan sujud. Fatihah tak ditinggalkan kerana di dalamnya ada doa minta hidayah daripada Allah Ta'ala. Tak cukup dengan fikir saja. Iblis yang sesat itu fikirlah. Tak dapat hidayah. Iblis yang sesat, yang menganggap dia lebih baik daripada Adam. Dia sendiri letak markah dia sendiri. Kalau kita pergi sekolah, kita letak markah kita, luluslah. Tak betul lulus juga. Ini iblis. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik pada Adam. Engkau jadikan aku daripada api, jadikan Adam daripada tanah. Dia meletakkan diri dia lebih. Orang Melayu kata, akak duduk dalam baku, angkat sendiri. Kalau duduk dalam baku, kita angkat sendiri, rabak bakul tu. Kita tak terangkat. Ini tak boleh. Jadi, menggunakan fikir sendiri, boleh makrifat, boleh kenal Allah Ta'ala. Itu salah. Tak boleh. Ini pahaman Sumamah. Akhirnya Sumamah dibunuh. Dan terpaksa di antara Safa dan Marwah. Sedang buat haji atau umrah. Dibunuh. Di antara Safa dan Marwah oleh kabilah Bani Khuza'ah. Khuza'ah ialah kabilah yang bertahaluh dengan keluarga Nabi SAW di zaman jahiliyah dan dengan Nabi di zaman Islam. Dengan sebab Khuza'ah ni diceroboh oleh Bani Bakar. Kita akan baca kisahnya dalam sirah Nabawiyah. Berlakunya Fathu Makkah. Khuza'ah ni satu kabilah yang setia kepada Nabi SAW. Kabilah yang kuat agama, yang akhlaknya baik. Satu anggota kabilah ni dibunuh Sumamah ni. Sebab dia orang raja, nak bertindak tak boleh. Yang tak tahan sabar, akhirnya bunuh di antara Safa dan Marwah. Dan mayatnya dikeluarkan dari tanah haram dengan tidak ditanam. Tak ditanam mayat dia, tetapi dibiarkan begitu sahaja sehingga dimakan oleh burung-burung. Tak dikampus. Dibiarkan padang pasir, burung datang makan mayat dia. Begitu sekali hina mati dia. Seterusnya, mazhab Al-Hishamiyah. Ini Mu'tazilah juga. Pengikut Hisham bin Ammar Al-Futi. Dia sangat melampau dalam perkara qadar. Sehingga dia menafikan, menyandarkan perbuatan itu kepada Allah. Di antara rukun iman, beriman qadar, takdir daripada Allah Ta'ala. Dengan makna tertakluk dalam ilmu Allah Ta'ala. Manusia punya ikhtiar, punya pilihan sendiri yang menentukan jadi tak jadi Allah Ta'ala. Orang yang tak ada akal, tak ada pilihan, tidak mukallaf. Tak ada perhitungan dosa dan pahala. Orang yang tidur, yang gila, kanak-kanak yang belum balik,
Orang yang lupa, dia maafkan oleh Allah Ta'ala. Jadi qadar ni bergantung dengan ilmu Allah Ta'ala yang menentukan kejadian Allah Ta'ala. Dengan pilihan manusia. Jadi perkara yang pilihan saja dihukum oleh Allah Ta'ala. Jadi qadariyah mengatakan, pilih tak pilih pun semua Allah Ta'ala buat. Baik jahat Allah Ta'ala buat. Kepercayaan kitanya, yang baik itu manusia buat, Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala luruskan dengan hidayah daripada Allah Ta'ala. Yang jahat tu manusia buat, Allah Ta'ala tak redha. Manusia pilih sendiri. Allah Ta'ala sudah tentukan hukum halal dan haram. Kerana Allah Ta'ala beri akal kepada manusia. Allah Ta'ala hukum adil. Allah Ta'ala tidak zalim sekali-kali. Allah Ta'ala hukum pada hari kiamat bukan dengan ilmu, tapi dengan mahkamah yang adil. Dengan saksi. Saksi daripada malaikat yang menulis amalan, saksi makhluk-makhluk yang ada pada masa amalan itu, dilaksanakan amalan baik dan jahat. Dan sebab itulah bila sembahyang sunat kita alih tempat. Kerana tempat jadi saksi. Tempat yang buat amal itu jadi saksi. Termasuk amalan yang jahat. Termasuklah anggota jasad kita, kulit kita, tangan kita bercakap pada hari kiamat. Jadi saksi. Semua jadi saksi. Dengan saksi yang nyata, yang adil ni Allah Ta'ala hukum. Ini adilnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak zalim. Jadi qada dan qadar ini tidak berkait dengan mahkamah. Mahkamah tak boleh, tak ada kait. Kerana Allah Ta'ala tidak hukum dengan ilmu dia. Allah Ta'ala hukum dengan qada, dengan kehakiman yang adil. Itu tak boleh kait. Ini qada Allah Ta'ala yang buat jahat ni, mampu dia hukum orang jahat. Itu cerita lain. Tetapi mazhab Mu'tazilah ni macam Qadariyah, menganggap itu perbuatan. Walaupun dinaskan oleh Al-Quran Nur Karim, Khalifah Al-Ma'mun sangat-sangat menghormatinya. Dia hampir-hampir mahu berdiri apabila Hisham datang mengunjunginya. Di antara perkara-perkara bid'ah yang dibawa olehnya ialah, yang pertama, dia menafikan bahawa Allah itu menjinak-jinakkan hati di kalangan hati-hati sesama mereka. Pendapat ini sangat bertentangan dengan firman Allah Ta'ala. Dia mengatakan yang menjinakkan hati manusia ini ialah manusia sendiri, bukannya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak boleh menjinakkan hati-hati manusia. Dan ayat Quran mengatakan, "Law anfaqta ma fi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum." Surah Al-Anfal ayat 63 yang bermaksud, artinya kalau sekiranya engkau membelanjakan apa-apa yang ada di muka bumi ini, saya engkau tidak dapat menjinakkan hati-hati mereka. Tetapi Allah sahaja yang menjinakkan di kalangan hati-hati mereka dengan hidayah daripada Allah Ta'ala. Nabi hanyalah menyampaikan, pendakwah hanyalah menyampaikan, kita hanyalah mendamaikan manusia. Tetapi kejayaannya bergantung dengan hidayah daripada Allah Ta'ala. Mu'tazilah mengatakan Allah Ta'ala tak ada kuasa pada hati manusia. Yang kedua, dia menyatakan Allah tidak menjadikan perasaan kasih kepada iman di dalam hati orang-orang yang beriman. Tetapi dia sendiri yang memilih iman itu. Iman seseorang itu bukan sebab Allah Ta'ala jadikan dia kasih kepada iman, tapi dengan dia sendiri. Pendapat ini bercanggah firman Allah Ta'ala, "Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan." Surah Al-Hujurat ayat 7. Artinya, dan tetapi Allah yang menjadikan kasih mereka kepada iman dan mengasihinya ke dalam hati-hati mereka, dan menjadikan benci mereka kepada kufur, fasik dan durhaka. Allah telah jadikan orang yang beriman, yang Tuhan kasih ni, sayang pada iman, sayang pada Islam. Allah telah jadikan orang yang beriman, yang Tuhan beri hidayah ni, benci pada kufur, benci pada jahat. Contohnya, tengok dari babi nak muntah. Tengok dari babi nak muntah. Tengok benda haram tak lalu nak makan. Kalau tengok dari babi terliur, berat kita. Berat. Tapi bila tengok dari babi nak muntah. Ini sifat Allah Ta'ala jadikan pada orang yang beriman. Begitulah. Bila seorang tu dia Islam, dia buat salah, kita kata dia kafir, menenting dia, marah dia, mengata aku kafir. Dia jahil, dia tak tahu agama, lalu dia bercakap benda yang bercanggah dengan Islam, menyebabkan dia kafir dengan jahil dia.
kita marah, kita kata dia, awak nendah kafir ni, melanting dia. Itu menandakan habab rukun iman. Allah Ta'ala jadikan iman tu ada dalam diri dia dengan hidayah daripada Allah Ta'ala. Dan sebab itu orang jahil kita tak boleh hukum, kerana Allah Ta'ala beri hidayah pada dia. Kecuali dia tidak jahil, dia tahu, itu lain cerita. Inilah makna ayat ni. Yang ketiga, menafikan bahawa Allah memeteraikan hati-hati, tutup hati manusia. Tak beri hidayah. Allah Ta'ala beri hidayah pada orang yang sombong, yang takabur, yang kafir, yang berasa dari bijak. Firman Allah Ta'ala, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Artinya Allah telah memeteraikan hati-hati mereka, pendengaran mereka, dan penglihatan mereka yang berselaput. Iaitulah Allah Ta'ala tutupkan hati-hati mereka yang sombong, yang takabur. Walaupun dia alim, dia pandai, dia bijak. Contohnya Iblis. Iblis laknatullah itu cerdik, bijak, pandai menipu. Yang paling menipu dalam alam ni Iblis. Yang dahsyat, bijak dia. Dia boleh berdialog dengan Tuhan. Dia angkat ke langit. Lihat syurga, lihat neraka. Berdialog dengan Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala suruh dia sujud pada Adam, dia tak sujud. Dia kufur terhadap Allah Ta'ala. Lawan Allah Ta'ala. Tak dapat hidayah. Kenapa? Kerana dia sombong. Tuhan tutupkan pintu hati dia. Orientalis barat. Orientalis orang bukan Islam, yang mengaji Islam. Boleh bahasa Arab. Yang hafal Quran pun ada orientalis ni. Tahu makna Quran. Reti. Boleh tafsir Quran. Dengan hebat. Tulis buku. Satu kitab yang masyhur dalam ilmu hadis, Al-Mu'jam Al-Mufahras, yang mengandungi berjilid ribu-ribu hadis dalam kitab ni. Kalau nak cari hadis, cari perkataan, jumpa. Ni yang pengarang dia orientalis. Orang bukan Islam yang buat research tentang hadis Nabi. Cari perkataan, jumpa dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dalam Sunan, dalam kitab Arba'ah, Sunan Sittah, dan Musnad Imam Ahmad. Boleh tahu muka surat nombor sekian. Hebatnya ilmu hadis, tapi tak masuk Islam. Tak masuk Islam. Setengah orang tadi tu puji Islam, tapi tak masuk Islam. Tak dapat hidayah. Tuhan tutupkan pintu hati dia. Kenapa? Kerana rasa sombong, takabur. Golongan ahli kitab, orang Yahudi yang kenal Nabi Muhammad SAW masa Nabi berhijrah, dia tinggal ramai-ramai di Madinah nak tunggu Nabi akhir zaman. Bila Nabi datang, tak masuk Islam. Kecuali Allah bin Salam dan beberapa orang saja yang masuk Islam. Yang lain tak mahu masuk Islam. Kerana semangat kebangsaan sangat kuat sangat. Sebab Tuhan lantik Nabi daripada orang Arab, bukan lantik daripada orang Yahudi. Perkauman dia kuat sangat. Pelantikan Rasul ni daripada Allah, bukan daripada manusia. Rasul tak boleh pilih dan pilihan raya. Rasul bukan baka dan keturunan. Allah Ta'ala menentukan siapa jadi Rasul. Orang Yahudi tak puas hati. Kena Nabi akhir zaman, bangsa Arab tak masuk Islam. Tuhan tutupkan pintu hati mereka. Jadi sabit dengan Quran, ada yang ditutup pintu hati mereka. Tapi Mu'tazilah kata tidak. Tak timbul tutup pintu hati ini. Manusia sendiri. Yang keempat, dalam perkara imamah, kepimpinan negara. Ini pendapat mazhab Al-Hisyamiyah ini. Mereka berkata tidak sah diakadkan kepimpinan di masa berlaku fitnah kekacauan. Menurut Abu Bakar Al-Asam, seorang pemimpin Mu'tazilah, salah seorang pengikut mazhab ini, kepimpinan itu tidak terakad melainkan dengan adanya ijma' orang-orang Islam, sepakat orang Islam, bahawa sah jadi ketua negara. Dengan sebulak suara. Kalau tak sebulak suara, tak sah jadi raja. Tak sebulak suara, tak sah jadi presiden. Tak sebulak suara, tak sah jadi pemimpin. Kalau ada seorang dia bangkang, tak sah. Mesti sebulak suara. Ini pendapat Mu'tazilah. Oleh itu, dia tidak menerima Sayyidina Ali karamallahu wajhah sebagai khalifah umat Islam. Kerana Sayyidina Ali ni, Muawiyah tak setuju. Tak sokong dia. Tak baik. Muawiyah setuju. Dalam riwayat, Muawiyah setuju. Cuma Muawiyah bangkit kerana suruh bela Sayyidina Osman. Yang mati kerana fitnah itu, kerana keluarga dia. Tapi ada orang tak setuju, Sayyidina Ali tak setuju semua. Sebab itu perang dengan Sayyidina Ali. Sedangkan Sayyidina Ali termasuk Khulafa' Rasyidin. Tetapi menerima Muawiyah radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Muawiyah dia terima. Muawiyah pula paksa orang bai'ah dia. Kalau tak bai'ah dia, dia hukum.
perisaran dia jadi raja. Secara kerah, bukan secara suruh. Muawiyah sah, Sayyidina Ali tak sah. Sedangkan Ali termasuk Khulafa' Rasyidin. Di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini pelik sikit Mu'tazilah ni. Kalangan Khawarij dia tak iktiraf semua. Yang kelima, mazhab ini juga berpendapat bahawa syurga dan neraka belum lagi diadakan sekarang. Kerana tiada faedah ni jadikan sekarang. Dalam Quran dah sebut syurga neraka. Dalam dia sebut orang yang beriman di alam barzah rasa nikmat syurga. Dalam Quran, dalam hadis sebut di mana orang yang mati syahid dia nikmat dalam syurga. Dia sebut dalam Quran. Pada malam Isra' dan Mi'raj, Nabi kita Muhammad dibawa melawat syurga dan neraka. Ini ada dalam Quran, dalam hadis. Dia sebut, dia menafikan syurga neraka nak hari kiamat baru ada Tuhan buat. Sekarang ni tak ada lagi. Yang keenam, dia mengharukan pengikut-pengikut melakukan pembunuhan, merampas harta benda atau mencuri terhadap sesiapa yang menentang mazhabnya. Ini ada pokok ni, dia zaman ni. Dia ikut mazhab dia, kena bunuh. Tak ikut pandangan dia, kena bunuh. Ada kan orang Islam ini. Bunuh takbir pula tu. Kuat semangat Islam dia. Orang tak curi dengan dia, bunuh takbir. Takbir ingat ke jihad. Rupanya ini sudah menyeleweng. Satu mazhab yang salah, yang sangat melampau. Yang ketujuh, dia mengharamkan berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah Ta'ala tempat kita serah diri dan kita sebaik-baik tempat kita bertawakal. Ini sebut dalam Quran, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sebut dalam hadis. Bila kita susah menghadapi kepayahan, kena sebut hasbunallahu wa ni'mal wakil. Disebut dalam hadis. Bila kita susah, kita menghadapi kepayahan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Menghadapi musuh, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nabi pun menghadapi orang kafir dalam perang jihad, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nabi ajar. Quran pun kata begitu, sahabat-sahabat Nabi yang bersama dengan Nabi bila menghadapi ketakutan musuh, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dia sebut dalam Quran. Tiba-tiba dia mengatakan haram, tak disebut. Ini mengharamkan perkara yang ada dalam Quran. Ini jelas mazhab ini mazhab yang sangat sesat. Sebenarnya Al-Jahiziyah. Ini Al-Jahiz. Jahil ini hebat. Buku dia banyak. Masih dibaca sehingga hari ini. Buku-buku dia dalam bahasa Arab. Buku sastra. Dia ni mazhab Mu'tazilah. Kita akan baca kemudian. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung pembincangan tentang Fathu Makkah. Setelah Nabi kita Muhammad SAW berjaya bersama sahabatnya menguasai Mekah, mencapai kemenangan yang sangat besar. Penduduk Mekah ramai yang masuk Islam berduyun-duyun. Yang tak masuk Islam dalam ketakutan. Mekah dalam keadaan aman. Kebimbangan Ansar, orang Madinah bimbang. Nabi tak balik dah. Nabi sudah berada di Mekah. Mekah sudah berjaya ditawan. Diperintah Nabi tak sama dengan kita dah di Madinah. Setelah selesai Mekah dikuasai oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, maka suasana keamanan terserlah. Penduduknya menganut Islam ramai-ramai. Para sahabat dalam kalangan Ansar bercakap-cakap dalam kalangan mereka. Merasa kebimbangan bahawa Rasulullah SAW akan meninggalkan Madinah dan kembali menetap di Mekah, bumi tempat kelahirannya. Dan bersama kaum keluarganya yang terdekat. Keluarga dia di Mekah semua. Asal Mekah. Ketika itu Rasulullah SAW sedang di Bukit Safa. Mereka berbuat, Nabi berdoa di Bukit Safa masa itu. Tiba-tiba Rasulullah memanggil mereka dan bertanya. Ini mukjizat Nabi. Cakap belakang pun Nabi tahu. Tak ada alat-alat apa pun. Nabi tahu, Tuhan Nabi tahu. Nabi panggil mereka bertanya, apa yang kamu perkatakan? Mereka menjawab, tidak ada apa-apa wahai Rasulullah. Tak ada apa. Tak mengaku. Setelah Rasulullah SAW mengulangi dan mendesak, akhirnya mereka mengaku
perkara yang mereka bincangkan. Akhirnya mengaku lah. Memang kami bercakap lah, kami bimbang Rasulullah tak balik ke Madinah dah. Bukan Mekah sudah berjaya dia bebaskan. Rasulullah puasa Mekah, tanah air, tempat kelahirannya, keluarga di sini. Rasulullah SAW pun bersabda, ma'adallahil mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Maknanya Allah melindungi perkara itu. Na'udzubillah. Aku berlindung dengan Allah. Hidupku bersama kamu dan matiku juga bersama kamu, Nabi kata. Tegas. Ini Nabi dah sebut dalam Bai'atul Aqabah. Masa nak berhijrah dulu. Bila orang Madinah berhijrah, orang Madinah datang berbai'ah dengan Nabi dan Al-Aqabah, menyerahkan diri, harta tanah air mereka untuk menegakkan Islam. Rasulullah janji Islam akan menang. Mereka yakin sungguh Islam akan menang. Masa tu mereka dah yakin. Tak menang lagi, dah yakin. Salah seorang mereka berkata nanti Rasulullah akan balik bila sudah menang. Sudah menang. Rasulullah kata aku berjanji tak balik ke Mekah. Ini diulang lagi sekali. Aku berjanji nak hidup mati dengan kamu. Perjuangan Islam tidak menjadikan tanah air dan kaum sebagai prinsipnya. Jelas. Satu prinsip yang diajar, perjuangan Islam tidak bersifat kenegerian, tidak bersifat kekeluargaan dan kebangsaan. Walaupun sifat itu ada dalam diri manusia, sayang pada tanah air, sayang pada keluarga, sayang pada bangsa, itu bukan akidah. Akidah ialah Islam. Islam mesti diutamakan. Itu dia ajar. Tak salah kita sayang pada tanah air, sayang pada keluarga. Wajib silaturahmi. Itu wajib. Tak dinafikan. Tetapi tak boleh jadi akar. Walaupun kedua-duanya perasaan yang dihormati oleh Islam dan wajib dipertahankan, hanya Islam yang menentukan arah dan matlamatnya yang betul dan menyelamatkan tanah air, keluarga, bangsa dan segala perkara yang berkait dengan manusia. Islam yang menyelamatkan semua sekali. Kalau kita pertahankan tanah air, pertahankan bangsa, pertahankan keluarga, tanpa Islamnya, keluarga tak selamat. Keluarga tak selamat. Orang kita berjaya mempertahankan kedaulatan dunia saja. Tetapi kalau Islam jadi asas, selamat dunia, selamat akhirat. Selesai masalah orang Madinah. Seterusnya, majlis bai'ah. Seterusnya mereka berhimpun untuk melakukan bai'ah dengan penduduk Mekah. Rasulullah SAW duduk di Bukit Safa untuk menerima bai'ah yang diucapkan oleh mereka, bai'ah taat setia kepada pemerintah para Allah dan Rasul setelah Mekah berjaya dimerdekakan. Umar bin Al-Khattab berada di bawahnya. Nabi duduk atas Bukit Safa, tempat orang saya hari ini. Umar Khattab duduk di bawah dengan orang ramai untuk menerima kedatangan orang ramai. Mereka berbai'ah untuk mendengar perintah Allah dan Rasulnya dan taat mengikut kemampuan. Tak paksa, ikut kemampuan masing-masing. Bai'ah dimulakan dengan kaum lelaki, kemudian diikuti oleh kaum wanita. Lelaki dan wanita, muslimin, muslimat, mukmin, mukminat, semua bai'ah. Khususnya pemimpin masyarakat berbai'ah. Apabila tiba giliran Hindun binti Utbah, isteri Abu Sufyan. Ini orang yang bunuh, yang cincang mayat Sayyidina Hamzah. Dalam perang Uhud yang dibaca kisahnya dulu. Kerana abang dia, ayah dia terbunuh dalam perang Badar. Bila perang Uhud, Hamzah terlibat dalam peperangan Badar, bunuh ayah dan abang dia ni. Bila Hamzah terbunuh dalam, dia upah Wahsy, seorang hamba yang pandai melontar lembing, membunuh Hamzah. Janji dia merdekakan. Wahsy berjaya bunuh Hamzah, para saudara Nabi.
Dan selepas Hamzah dibunuh, Hindun bin Utbah ni ambil pisau, hiris hidung, hiris kemaluan, cincang mayat Hamzah ni. Nabi sangat sedih dengan peristiwa saudara dia ni. Sehingga Nabi ucapan yang sangat keras. Allah Ta'ala turun ayat suruh Nabi sabar. Sabar itu lebih baik. Ada ayat Quran turun berkait dengan itu. Hindun termasuk kalangan yang masuk Islam, yang dimaafkan oleh Nabi. Ini hebat ni, memaafkan orang yang pernah bunuh pak saudara, bunuh keluarga. Ini kehebatan yang ada pada Islam. Dalam Islam tak ada balas dendam. Dia datang dalam ketakutan kerana pernah menyincang mayat penghulu syuhada Hamzah dalam peperangan Uhud. Datang takutlah. Dia datang berselindung dan menyamar agar tidak dikenali oleh Rasulullah SAW. Tutup muka lah. Mereka diminta mengikrarkan bai'ah berjanji. Bai'ah itu berjanji tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Janji tidak syirik. Berbai'ah tidak menyekutukan Allah sesuatu yang lain. Umar bin Khattab menyampaikan kepada mereka ikrar yang diucap oleh Rasulullah SAW supaya mereka mengikutnya. Mikrofon tak ada masa tu. Nabi sebut, Sayyidina Umar sebut, orang yang belakang sebut. Dengan suara yang kuat. Pakar orang yang sebut, sebut. Apabila dia sebut ikrar bai'ah, jangan kamu mencuri. Jangan kamu mencuri, Nabi kata. Ini dalam bai'ah, jangan mencuri. Ini menarik. Tiba-tiba Hindun menyampuk. Hindun tak tahan dia, jangan mencuri. Bunyi suara dia. Abu Sufyan seorang yang bakhil. Suami dia bakhil. Tak tahan, balik suami ketekut. Suami selalu ketekut bakhil. Sakit hati kat suami dia. Bila bai'ah jangan mencuri, dia terus keluar. Jadi kau kenal lah. Abu Sufyan seorang bakhil. Adakah boleh saya mengambil daripada hartanya? Boleh tak curi harta Abu Sufyan? Suami saya bakhil sangat. Tak beri harta ke isteri ni. Boleh tak saya curi? Ambil. Tidak tahu dia. Rasulullah SAW bersabda, apa yang engkau ambil itu halal. Nabi kata. Artinya kalau suami bakhil boleh curilah. Halal. Halal. Tapi ambil patut yang sapu ambil lah. Halal. Sambil ketawa kerana mengenalinya. Nabi ketawa. Nabi kena. Nabi kena. Nabi ketawa. Nabi pun ketawa mengenalinya. Dan berkata, awakkah Hindun? Awakkah Hindun? Nabi kata. Dia menjawab, ampunilah yang telah lalu wahai Nabi Allah. Allah mengurniakan kepadamu. Ampunkan saya, wahai Rasulullah. Nabi kena. Awak ni Hindun ke? Dia kata, ya saya Hindun lah. Ampunilah saya, wahai Rasulullah. Allah Ta'ala beri kemuliaan padamu. Rasulullah SAW bersabda, dan jangan sekali-kali kamu berzina. Jangan kamu berzina. Ini bai'ah ni, tak boleh berzina. Jangan kamu berzina. Hindun menjawab, adakah perempuan yang merdeka boleh melakukan zina? Ada perempuan yang merdeka boleh berzina? Jahat sangatlah ni. Dia sampuk oleh Nabi kata begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak. Jangan bunuh anak-anak. Jangan bunuh anak-anak. Kerana orang jahiliah dulu, dia bunuh anak. Cuma anak perempuan dibunuhnya. Jangan bunuh anak-anak, khusus anak perempuan. Anak perempuan tak boleh berperang, kerana suka berperang. Hindu menjawab, kami pelihara mereka di masa kecil, tiba-tiba kamu membunuh mereka ketika besar, menjadi pemuda. Masa kecil kami pelihara. Bila besar, pergi perang dengan kamu, kamu bunuh dia. Kamu sendiri lebih tahu berkenaannya. Yang dibunuh dalam peperangan Badar termasuk anak-anaknya sendiri. Termasuk adik-adik dia. Di sini Umar bin Khattab ketawa besar. Umar pun ketawa besar. Dan Rasulullah SAW tersenyum sahaja. Rasulullah SAW meneruskan sabdanya. Janganlah kamu berbohong dan mengadakan pembohongan. Jangan bohong. Ini bai'ah. Hindu menjawab,
Demi Allah, pembohongan dan mengadakan pembohongan perkara yang sangat keji, dan engkau tidak memerintah kami melainkan perkara yang baik dan akhlak yang mulia. Dia kata. Dia sambung. Bagi orang yang mulutnya ramah. Rasulullah SAW bersabda, menerukan sabdanya, dan jangan sekali-kali kamu derhaka dalam perkara yang baik. Hindu menjawab, demi Allah, kami tidak berada dalam majlis ini dalam keadaan berada dalam diri kami untuk menderhakaimu. Apabila pulang ke rumahnya, dia terus memecahkan patung yang dipujanya selama ini. Oh, kuat. Pecah patung yang dia puja. Dan berkata, kami telah tertipu denganmu. Kata patung itu. Masuk Islam. Islam masuk dalam hati dia. Istiqamah tunjukkan oleh Rasulullah SAW dengan ketegasan menegakkan akidah dan bertasamuh, bertolak ansur, memaafkan orang yang salah. Dalam perkara kemanusiaan, berjaya menembusi hati saki-baki jahiliah di Mekah. Ternyata kepada mereka bahawa benar ialah Islam, yang benar ialah Islam. Tiada penyelamat melainkan dengan menganut Islam. Akhirnya mereka akur menerima hakikat peristiwa pembukaan Mekah, mendedahkan kebenaran kepada penduduk Mekah yang selama ini memperjuangkan kebatilan bermati-matian. Sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW yang datang dengan nama Rasul yang menyelamat umat, bukan penaklukan atau penjajah. Kemenangan Mekah bukan penjajahan. Ini menyelamatkan manusia. Dia serang tanah air dia sendiri pula. Keluarga dia sendiri. Biasanya kalau tanah air dijajah, kita serang penjajah asing. Ini serang tanah air sendiri. Jahiliah. Keluarga sendiri yang jahiliah. Memberi kesan yang mendalam ke dalam lubuk hati Arab jahiliah dan memecah hati-hati yang keras yang diciptakan oleh Allah dengan firman-Nya terhadap kaum Bani Israel. Allah Ta'ala cerita kaum Bani Israel yang keras hati. Summa qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Surah Al-Baqarah. Yang bermaksud, kemudian hati kamu keras selepas itu laksana batu atau lebih lagi, dan sesungguhnya dalam kalangan kamu itu ada yang terpancar, kalangan batu itu ada yang terpancar daripada sungai-sungai, dan sebahagian daripada batu menjadi retak pecah lalu keluar daripadanya mata air, dan sebahagian daripadanya turun ke bawah kerana takutkan Allah, dan Allah tidak sekali-kali lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Ayat ini berkait dengan Bani Israel yang melawan Nabi Musa AS. Walaupun Allah Ta'ala tunjuk mukjizat Nabi Musa terlalu banyak, bila Nabi Musa perintah, mereka tak ikut Nabi Musa. Padahal mereka tengok kerasulannya, kenabiannya yang terlalu banyak mukjizat itu. Namun Bani Israel, bangsa yang paling kufur dalam kalangan manusia, Tuhan kata hati mereka dibekah dari batu. Sekerah-kerah batu boleh pecah dengan perintah Allah Ta'ala. Sekerah-kerah batu, mata air boleh keluar untuk nikmat kepada makhluk yang lain. Sekerah-kerah batu, air sungai boleh lalu. Sekerah-kerah manusia, boleh halang sama-sama mereka. Kerana degil. Walaupun perkara yang dia buat tu salah, dia degil juga. Manusia ni lebih bekas berbatu lagi. Satu bandingan yang sangat menarik. Tetapi orang-orang Arab jahiliah itu Tuhan beri hidayah. Bila dapat hidayah, hati mereka lembut. Tak macam Bani Israel yang Tuhan sebut dalam Al-Quran. Kata-kata yang banyak. Wallahu a'lam. Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله
kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bandingan orang-orang yang membelanjakan harta-harta mereka pada jalan Allah, laksana menanam satu biji benih, tumbuh daripadanya 7 tangkai. Tiap-tiap satu tangkai keluar 100 biji. Dan Allah menggandakan daripada sesiapa yang ia kendaki akan pahalanya. Dan Allah itu maha luas kurnianya lagi maha mengetahui. Ayat ini menyatakan kelebihan infak fi sabilillah. Sumbangan pada jalan menegakkan agama Allah Ta'ala. Meninggikan agama Allah, memuliakan agama Allah. Menyebarkan ajarannya, mempertahankan ajarannya. Melawan musuh-musuhnya. Sama ada dengan lisan, dengan tulisan, dengan kegiatan-kegiatan, ataupun sehingga dengan senjata, bila musuh menyerang dengan senjata. Sabilillah itu memiliki makna yang sangat luas, bukan berperang saja, seperti dipahami oleh setengah orang yang tak faham. Sebarang kegiatan untuk menegakkan agama Allah, mengembangkan agama dia, mempertahankan agamanya adalah sabilillah. Menarik orang kepada Islam dengan apa cara sekalipun adalah sabilillah. Apa-apa kegiatan yang berkait dengan memenangkan agama Allah, memuliakannya dan mempertahankan adalah sabilillah, perjalanan Allah Ta'ala. Di mana semangat yang bertujuan ini pahalanya digandakan sehingga 700 kali ganda. Dan Allah Ta'ala boleh beri lebih pada itu lagi, mengikut keikhlasan seseorang. Sehingga disebut dalam satu hadis, apabila berlaku perbalahan di antara Rahman bin Auf dengan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid yang ditugaskan untuk memimpin bala tentera memerangi Bani Juzaimah selepas Fathu Makkah. Nabi melarang membunuh tawanan perang. Ringkas ceritanya, Khalid bin Walid membunuh tawanan kerana salah faham. Tawanan itu sudah menyerah dan sudah menyebut sabba'na. Dia tak sebut asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sabba'na, perkataan dia makna kami tinggal agama kami. Perkataan sabba'na dalam bahasa dia. Khalid bertindak membunuh tawanan ini. Dilaporkan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi menegur Khalid bin Walid, merayu pada Allah Ta'ala tindakan yang salah. Rahman bin Auf terus marah pada Khalid bin Walid. Ini perangai kamu berkelahi zaman jahiliah dulu. Khalid melawan, lalu maki Rahman bin Auf. Rahman bin Auf ni orang yang awal masuk Islam. Khalid bin Walid ni masuk kemudian, sebelum pembukaan Mekah. Nabi kata, jangan maki sahabatku. Secupuk makanan dibelanjakan oleh seorang sahabat tidak sama dengan emas sebesar Bukit Uhud dibelanjakan oleh orang yang tidak sahabat. Ini contoh bagaimana Allah Ta'ala menggandakan semangat sabilillah, walaupun tidak besar, tapi di saat Islam dalam keadaan susah, dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan ditindas, bukan dalam keadaan menang. Masa menang, banyaklah orang menyumbangnya. Masa susah, orang tak menyumbang.
Allah Ta'ala gandakan 700 kali ganda. Kalau emas sebesar Bukit Uhud tu lebih pada 700 lah. Sebab itu disebut wallahu ta'ala man yasha, Allah Ta'ala boleh ganda lebih pada itu lagi. Mengapa sumbangan sabilillah ni diganda begitu rupa? Sumbangan yang lain 10 kali ganda saja. Dalam hadis Isra' dan Mi'raj, sebagai contoh, Nabi melihat ditulis di pintu syurga. Orang yang memberi hutang, dia beri 17 kali ganda. Orang yang bersedekah diberi 10 kali ganda. Nabi tanya Jibril, wahai Jibril, mengapa ni bagi hutang 17 kali ganda? Beri sedekah 10 kali ganda. Jibril kata orang berhutang ni memang terdesak. Betul susah. Sedekah ni kita beri sedekah, dia dah ada, kita bagi sedekah, dia terima juga sedekah. Yang betul-betul terdesak. Dalam terdesak ni digandakan lebih. Beri hutang pada orang, pahala lebih besar daripada sedekah. Pelik, berhutang boleh balik. Sedekah tak boleh balik dah. Ini kerana orang yang terdesak, kita tolong dia. Tuhan gandakan begitu. Khususnya agama tu terdesak. Bila agama terdesak, agama ni tak ada lebih daripadanya. Dengan sebab itu dia sebut 700 kali ganda. Apa lagi dilihat dari perasaan. Bila kita sedekah pada orang yang buta, nampak dia buta. Orang tepak, nampak dia tepak. Rumah terbakar, nampak rumah terbakar. Sumbangan masjid, nampak masjid dia terang. Sumbangan pada pendakwah, sumbangan pada pelajar yang menuntut ilmu, dia berjaya tak tahu. Lama bagi, tak perlu periksa. Bagi tak berjaya, buat habis duit je. Tidak. Sumbangan sabilillah ni, dengan niat kita untuk memenangkan agama Allah. Tak tahu Islam berjaya tak berjaya, dia berdakwah berjaya tak berjaya. Tak berjaya. Tak tahu. Dalam keadaan yang sangat mencabar dalam hati kita. Bila cabaran terlalu keras dalam hati kita, maka Tuhan gandakan pahala yang berlipat kali ganda. Di sinilah mengapa fadilat menyumbang sabilillah ni digandakan lebih bersedekah yang lain. Sehingga 700 kali. Itu sebabnya. Allah Ta'ala maha mengetahui dan Allah Ta'ala tahu tujuan dan matlamat sedekah. Nilaian dia sebut berdasarkan pada nilaian di sisi Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.